Okey, cikgu bagi contoh yang kedua, berkaitan dengan peruntukan hutang ragu ni. Okey, ini imbangan duga dan di sini cikgu telah tambah satu lagi butiran dalam imbangan duga iaitu kalau awak lihat peruntukan hutang ragu. Okey, contoh sebelum ni tidak ada peruntukan hutang ragu. Katalah awak menerima soalan, dalam imbangan duga ni ada peruntukan hutang ragu ataupun dalam soalan diberikan amaun peruntukan hutang ragu sehingga pada 31 Disember 2019. Okey. Bagaimana kita nak buat pelarasan sekiranya soalan begini? Okey, pertama, maklumat tambahan dia akan berikan kepada awak macam biasa 5% setahun. Okey, cara pengiraan dia pun macam biasa, awak ambil 5,000, awak darab dengan 5% setahun ni, kita akan dapat nilai sebanyak 250. Okey, pengiraan seperti biasa. Okey? Okey, kita dapat tadi pengiraan peruntukan hutang ragu 250. Okey. Yang 250 ni adalah peruntukan hutang ragu pada tahun semasa. Tahun semasa bermaksud pada akhir tempoh perakaunan 31 Disember 2019 iaitu pada tahun soalan yang beri kepada awak lah. Okey. Sekiranya soalan begini di mana dalam imbangan duga ada peruntukan hutang ragu sebanyak 400, awak kena buat perbandingan. Okey, bandingkan yang dalam imbangan duga ini. Okey, cikgu letak kat bawah ni. Okey, 400 ni, cikgu letak 400, di mana 400 ni adalah peruntukan hutang ragu pada tahun lepas. Yang tahun lepas punya dibawa ke tahun ini. Okey, dan tahun ini ada peruntukan hutang ragu baru. Dan bila awak dah kira, awak dapat 250. Okey. Awak kena bandingkan yang lama dan yang baru. Kena buat perbandingan sekiranya soalan ada berikan peruntukan hutang ragu. Tak kisahlah soalan itu dalam imbangan duga ataupun dalam bentuk soalan, dalam bentuk ayat. Awak kena baca betul-betul soalan. Okey, sekarang kita lihat perbandingan. 400 tu yang lama, iaitu tahun lepas. 250 tu yang baru tadi awak kirakan dalam maklumat tambahan. Okey, yang lama awak telah buat anggaran 400. Okey, tiba-tiba tahun ni sikit kan? Anggaran yang dikatakan penghutang yang tak boleh bayar kepada kita pada tahun ini adalah 250. Jadi ia berlaku pengurangan sebanyak 150. Okey, pengurangan yang lama dengan yang baru. Okey, berlaku pengurangan. Bila sebut berkurang ataupun pengurangan, kita akan iktiraf dia sebagai hasil. 150 ini adalah hasil kita. Hasil kita. Okey? Dan kita akan tulis sebagai pengurangan hutang ragu ataupun awak boleh tulis sebagai hutang ragu. Okey? Di mana 150 ini awak akan rekod? Awak akan rekod dalam akaun untung rugi di bawah hasil. Okey, yang berlaku pengurangan ni iaitu 150, awak ambil 150 yang berkurang ni, awak masuk dalam akaun untung rugi ataupun akaun perdagangan dan untung rugi dalam kategori hasil. Okey, awak tulis hutang ragu pun boleh ataupun pengurangan hutang ragu pun boleh. Boleh. Okey, faham setakat ni? Okey. Dan satu lagi adalah 250 yang awak baru kira tadi, kan? Dalam maklumat tambahan kita baru kira tadi, kita akan masukkan dalam penyata kedudukan keuangan, iaitu peruntukan hutang ragu. Okey, jadi dua tempat kita akan masuk. Pertama adalah akaun untung rugi, kita akan kategorikan dia sebagai hasil dan juga penyata kedudukan keuangan, kita ambil nilai baru yang kita kira tadi, 250. 400 ni macam mana? 400 ni tak ada direkod di mana-mana, kita akan tukar 400 ni kepada 250. Okey, jom tengok cikgu bagaimana cikgu buat pelarasan dalam imbangan duga. Okey, kita lihat bagaimana cikgu buat adjustment pelarasan dalam imbangan duga. Okey, pertama sekali awak lihat peruntukan hutang ragu 400 ni. 400 ni bila kita buat pelarasan, kita dah tak guna dah 400 ni. Cikgu tukar kepada yang baru, 250. Okey, yang lama tu buang. Awak potong, kertas soalan tu awak conteng, potong, awak tukar kepada peruntukan hutang ragu yang baru kita kira tadi iaitu 5% atas akaun belum terima. Okey, kemudian awak tambah selitlah di mana-mana soalan awak dalam imbangan duga, awak selitlah satu lagi iaitu pengurangan hutang ragu ataupun awak boleh tulis sebagai hutang ragu.
Okey, tadi kita kira berlaku pengurangan sebanyak 150 dan kita iktiraf dia sebagai hasil. Bila sebut hasil, ia bersifat kredit dan cikgu letak di sebelah kredit. Okey, boleh. Awak letaklah, contenglah di mana-mana kertas soalan tu, tulis hutang ragu ataupun pengurangan hutang ragu hasil kredit. Okey, supaya nanti bila kita nak buat penyata keuangan, awak tak tertinggal butiran ini. Okey? Beginilah kita buat pelarasan pengurangan hutang ragu ataupun hasil hutang ragu ini dalam imbangan duga. Cuba awak lihat, tengok balance imbangan duga tu masih lagi balance. Okey?